Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dan penonton di Facebook saya. Kekok rasanya sebab dah lama saya tidak bersiaran dan juga bercakap di media sosial, apatah lagi di skrin. Okey, mudah-mudahan perkongsian saya hari ini adalah satu perkongsian yang orang kata bermanfaat kepada semua orang, terutama diri saya sendiri, insya-Allah. Okey, kurang lebih beberapa jam sahaja lagi kita akan memasuki kepada tahun baru Hijrah. Okey, sebagaimana kita tahu, kita ada 2 tahun. Satu tahun yang disebut sebagai Masihi. Okey, yang kita tahu tahun ini adalah 2020. Itu adalah Masihi. Manakala kita ada satu lagi tahun yang besar nilainya dalam hidup umat Islam, iaitu disebut sebagai Hijrah, tahun Hijri. Okey. Jadi saya nak berkongsi dalam beberapa beberapa jam sahaja lagi kita akan menempuh tahun baru. Jadi saya kira ini adalah suatu ruang untuk kita bersama-sama bermuhasabah. Apabila kita menyebut awal Muharram, ianya adalah suatu detik yang sangat besar dalam sejarah, dalam sirah Islam itu sendiri. Bagaimana ia adalah suatu detik penghijrahan Nabi SAW dan sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Tidak lain tidak bukan untuk menyebarkan, memperluaskan sebaran Islam itu, insya-Allah. Okey, jadi saya tidak mahu kupas berkaitan dengan hijrah itu kerana tuan-tuan dan puan-puan sendiri boleh melihat bagaimana ia telah dikupas dengan baik oleh penceramah-penceramah di kaca TV, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya akan menjadikan kita faham dan kita akan menjadikan dia suatu nilai tambah dalam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, la hijrah ba'dal fath walakin jihad wa niyah. Okey, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Manakala Al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata di hari pembukaan kota Mekah, la hijrah ba'dal fath walakin jihad wa niyah. Okey, sesungguhnya tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Sekiranya kamu dipanggil untuk berjihad, maka sahutlah seruan jihad tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu sedikit sebanyak tadabbur berkaitan dengan hijrah ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka pada surah An-Nas. Okey, surah An-Nas. Jadi mana-mana kitab tafsir pun saya yakin dan percaya mereka akan menyinggung ataupun menyentuh berkaitan dengan hijrah, iaitu perjalanan Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mendengar kupasan-kupasan daripada penceramah-penceramah di kaca TV maupun di live Facebook dan seangkatan dengannya, insya-Allah. Cuma apa yang saya nak bantu hari ini adalah ia adalah suatu peringatan buat diri saya dan juga anda semua bahawasanya kita apabila ingin memasuki kepada tahun baru, berbagai-bagai persiapan yang kita lakukan. Apa yang biasa kita cakap bila nak masuk tahun baru? Yes, azam. Kita kena ada satu azam. Okey, azam kita, kebiasaannya bila kita lihat pakar motivator ataupun usahawan bisnes, mereka akan kata apabila masuk tahun baru kita kena ada impian kita. Begitu juga apabila kita memasuki tahun baru hijrah, kita kena ada impian kita. Tulis atas kertas apa impian kita. Tapi sebelum kita tulis impian kita, mari kita bersama-sama bermuhasabah. Duduk sekejap keseorangan, ambil sehelai kertas. Contoh, ambil sehelai kertas. Okey, ambil sehelai kertas, kita tulis. Kita tulis apa yang telah berlaku pada kita tahun ini, apa yang kita tak suka yang berlaku tahun ini.
Okey, dan kita ambil sehelai kertas lagi dan kita buat apa penambahbaikan kita daripada apa yang kita tak suka. Contohnya tahun ni kita rasa kita ni sangat malas. Okey, kita nak apa orang kata, orang ajak kita pergi orang ajak kita contoh pergi keluar berkebajikan, membantu orang luar, kita berbagai-bagai alasan, penat dah, letih lah. Ataupun kalau orang ajak kita bersedekah, kita malas nak bersedekah. Okey, jadi kita tulis kat situ, aku tahun ni malas nak bersedekah. Okey, jadi bila kertas yang satu lagi adalah kertas untuk kita bermuhasabah. Apakah penghijrahan kita tahun 1442 yang bakal masuk sebentar lagi kepada waktu maghrib? Apa yang kita nak berubah? Apa yang kita nak dapat? Apa yang kita nak achieve? Kalau pada kemasukan tahun Masihi kita ada impian-impian kita, contoh nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli emas, nak melancong, tapi jadikan tahun hijrah kita, kemasukan tahun baru hijrah kita adalah untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada hari ini. Kalau kita mesti tukar mindset kita daripada seorang yang kalau tahun ini 1441 kita adalah manusia yang buruk, yang penuh dengan orang kata buruk sangka dengan orang, rasa dengki dengan orang. Inilah titik permulaan penghijrahan kita untuk menjadi yang lebih baik pada tahun 1442, untuk kita berpositif dengan orang, untuk kita meraihkan semua orang, untuk kita kurangkan malas kita. Mudah-mudahan pada tahun hijrah ini kita akan, kalau kita ni buruk, kita akan menjadi baik. Kalau kita baik, kita akan menjadi lebih baik. Kalau kita menjadi lebih baik, kita akan lebih-lebih lagi menjadi baik. Itulah yang terbaik sebenarnya. Umat Islam itu adalah umat Islam yang sentiasa bermuhasabah dan cuba meningkatkan taraf kehidupan itu. Taraf kehidupan bukan sahaja fokus kepada kewangan, tetapi nilai ke diri sendiri kepada masyarakat, dan juga nilai nilai ibadahnya kepada Allah, nilai ketaatan kepada Allah, nilai hubungan taqarrub ila Allah itu semakin baik, semakin baik. Menjadikan mari kita sama-sama, untuk saya dan juga anda semua, kita bersama-sama bermuhasabah, lalu kita meletakkan impian kita, azam kita dan strategi-strategi kita untuk melaksanakan, untuk merealisasikan impian dan azam kita untuk menjadi lebih baik pada 1442 Hijrah. Kerana itulah hijrah yang sebenarnya, yang mana ia dapat mengubah diri kita dan kita dapat merasai orang kata apa, roh penghijrahan. Kerana Nabi kata apa? Tidak ada hijrah selepas Fathul Makkah, tetapi sebenarnya untuk kita penghijrahan akhlak yang lebih baik, penghijrahan minda kita yang lebih baik, penghijrahan kata-kata kita yang lebih baik. Kerana apa? Saya terpanggil untuk berkongsi ini kerana pagi tadi saya terbaca di Facebook bagaimana bahasa yang dilontarkan terlalu keji kepada orang dan orang. Bila kita tengok, kalau kita tengoklah contoh setakat umur pun orang tu sangat muda dengan orang yang berbanding tua. Orang tu orang kata mentah lagi, berbeza dengan orang yang banyak jasanya. Okay, jangan kerana kita berbeza pandangan kita jadi kurang hajar. Bahasa pun orang kata apa? Bahasa yang orang tidak menggambarkan bahasa yang Nabi SAW ajar. Ini adalah pesanan buat diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan hijrah kita tahun ini adalah suatu hijrah yang mana Allah nilai di sisinya sebagai suatu tahun yang kita akan beroleh rahmat, nikmat, kasih sayang Allah, dan tahun yang orang kata apa, bermula pemangking kepada tahun-tahun akan datang, yang mana kita akan semakin takarrub ila Allah, kita takut kepada Allah dan kita akan berakhlak sebagaimana akhlak Nabi SAW. Dan yang paling penting, masukkan dalam azam kita dan masukkan dalam impian kita untuk kita memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baik kefahaman. Kerana apa? Kerana dengan memahami Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, itulah akhlak Nabi SAW, dan juga
kerana itu yang akan membantu kita di alam sana nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan walaupun banyak saya bercakap, ada juga, ya Allah, mudah-mudahan ada yang memberi manfaat kepada anda semua. Maafkan atas segala salah silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.